Mana orang? Mana orang? Tak ada orang ke? Lain tak cantik. Okay. Okay, kita start dululah. Okay, tak apa, tak ada masalah. 3 orang ke, 2 orang ke, seorang pun kita jalan. Okay. Sebab sesi ni dia sesi personal, so akan jadi lagi personal lah sebenarnya. Tak ada masalah pun. Okay, kita mulakan sesi kita hari ni untuk tim C, sesi kedua kita. So, tak apa, ada 2 orang pun 2 orang lah. Kita borak 2 orang, tu je lah. Kan? Okay, saya ucapkan selamat berpuasa kepada semua. So, dah masuk minggu kedua di bulan Ramadan ni. So, macam mana bisnes masing-masing? Okay. Yang kali ni saya benarkan siapa nak buka kamera, nak buka sound boleh? Boleh dengar tak sound okey tak ni? Kurang sikit. Oh, sound tak dengar ke? Dengar. Okay. Kita ada juga yang tengah tengok dekat dalam Facebook group. So, kalau ada apa-apa soalan boleh just go. Tak okey, kurang sikit. Saya punya okey. Okay. Alright. Tak tahu, Ina pun tak tahu. Okay, so kita mulakan sesi hari ini. Simple saja. Kita target sejam setengah untuk bersiaran live dan actually saya nak minta tolong ada 2-3 benda jugalah daripada pihak anda sebab ini dah masuk hujung bulan yang bulan pertama kita coaching ni. So pihak Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Okay, pihak Mara minta saya buat something lah untuk as a report kepada anda semua. So saya dah go through dah report dia. So ini contoh yang di mana pihak Mara minta lah. Okay, saya boleh tunjuk kat sini. Antara benda yang dia request, dia nak tahu sebab anda semua dipantau secara bulanan. So detail yang paling kita nak sekali dari segi website ataupun media sosial milik anda, nombor SSM, jenis perniagaan, jenama produk, lepas tu pendapatan. Yang ni ada few details yang saya akan sharekan dalam Google Drive nantilah. Okay. Lepas tu dari segi pecahan ikut industri dan nak tahu paling penting sini yang saya start sini ni, peningkatan jualan. Okay, dengan so apa impact kepada perniagaan anda? Okay, saya perlukan data daripada anda. Lepas tu outcome bulanan dari segi peningkatan followers di media sosial
sebelum dan selepas, dan peningkatan pendapatan by individu sebelum dan selepas. Lepas tu ada few things yang apa benda yang saya boleh komen untuk perniagaan ni lah. Okay. So ini data yang saya perlukan daripada pihak anda untuk bulan pertama ni. Saya akan sharekan borang ni di dalam group. So fully saya minta jasa baik sesiapa yang join ni pada sesi hari ni, boleh tak tolong completekan, sebab setiap bulan saya akan pilih success story. Okay. So kami, pihak saya perlukan anda punya logo. Di sini. Logo syarikat. Kalau ada gambar produk dengan gambar anda lah. Okay. So dari sini kita akan buatkan, okay, berapa banyak peningkatan. Okay. So berapa banyak peningkatan jualan, dan paling penting apakah impact pada media sosial anda. Okay. Kenapa dia buat kat situ? Alright. So ada itu sedikit sebanyak yang saya perlukan data daripada anda. So kita bantu kita lah sebab tak ada data ni saya tak boleh nak buat report. So bila tak boleh nak buat report, nanti takut mengganggu aliran kita punya program kita selama 3 bulan ni. Okay. So seperti yang saya janji juga, ada kita dapat pecahan kredit yang saya akan pilih siapa yang perform. So anda akan diberi kredit untuk dibelanja sebagai Shopee Ads. So boleh buat iklan di Shopee secara percuma. Okay. Tapi dengan syarat kena ada kedai Shopee lah. So kalau tak ada kedai Shopee, macam mana nak guna Shopee Ads? Okay. So itu antara intipati kita pada malam ni. Alright. Tapi that's another part lah sebenarnya, sebab report ni anda kena buat, kena isikan detail-detail je sebenarnya. Okay. So saya perlukan data-data tu daripada anda semua. Right. Okay. So macam mana bulan puasa? Okay tak? Kak Robiah okay Sil? Kak Wati? Okay. So Silawati? Saya okey. So macam mana daripada minggu lepas, macam mana? Bulan puasa ni ada improvement tak? Bulan puasa ni place saya slow sikit. Kenapa slow? Yelah, bulan puasa kan biasa orang datang makan. Macam tu Oh lah. ya, buat kedai kan. Kedai makan. Kedai makan. So, Ni kadang-kadang kan terawih kan dia orang datang minum je lah. Buka sampai pukul apa kedai? Biasa dia orang lepak sampai kalau pukul 12 tengok pukul 12 lebih macam tu je lah. Tapi kedai kat sana dia tak boleh buka sampai pukul 6 Bukan boleh buka sampai pukul 6 ke? Tak, saya buka sampai pukul 12 tengah malam. Dia orang lepak. Balik terawih tu dia orang lepak. Tapi minum-minum je lah. Kalau dulu kan dia orang makan-makan, order makan banyak-banyak macam tu. Beza dia. Dia tak makan heavy lah kan. Tak ada lepak ke apa ke. Tu lah. Okay. Tak ada masalah. Cuma ada tak yang macam delivery apa semua tu, so far ada lagi tak untuk bulan puasa ni? Saya cuma jual kuih petang. Jual kuih raya letak kat kedai. Kuih buka puasa letak kat kedai. Maknanya orang letak kuih orang letak lah. Saya buat satu menu je buat bubur lambuk. Yang lain dia orang hantar kuih-kuih lah. So macam bubur lambuk tu memang buat untuk dijual lah? Memang saya buat bubur lambuk untuk dijual. Oh, okey. Macam dia orang dah buat kuih macam bubur pita, mi kari semua tu, buat tu saya tak buat. Trend yang saya tengok kat sini kan, memang ada juga bubur lambuk. Tapi apa yang berlaku, orang beli bubur lambuk ni banyak tak in bulk. Contoh tadi saya dapat bubur lambuk daripada klinik kat sebelah. So, ada juga sebelum ni saya dapat daripada mana orang duk bagi tau. So apa yang saya nampak, actually kalau kita jual retail, kita akan jual satu.
Tapi kalau kita jual kepada company ataupun kepada orang-orang yang ada duit ni, dia akan beli kali banyak untuk tujuan sedekah. Selalu juga saya dapat macam tu. Ha. Dia orang bank duit, dia orang suruh buat, lepas tu dia orang bagi-bagi macam tu. Sebab sekarang kan dah tak ada program bubur lambuk. Dulu Betul, selalu ada macam tu. betul. Kan dah tak ada program tu, dia orang ni lah Ba- pasal COVID ni lah. Ha. So Ha. apa yang saya dapat ni saya sharekan. Dulu bubur lambuk kan ikut ikat plastik dengan dengan ni lah kan, dengan tali je kan. Tapi saya letak dalam bekas. Okey, bagus. Ada tak stiker apa tak? Stiker tak letak lah. Sayang lah tak letak promotion, free promotion. Itulah, memang tahun ni baru merasa nak dapat pasaran yang tu, sebab sekarang pun masuk katek juga bubur lambuk tu. Oh, masih masuk kaltet. Okey, Sebab apa yang saya boleh sampaikan, bubur lambuk yang saya dapat tadi tu, saya ada stiker. Okey, daripada klinik kesihatan, klinik Nur Aisyah ke apa nama klinik? Klinik City. So saya ada Facebook, saya ada Instagram apa semua tau. Dan nombor telefon bila sekali lah. Tapi bisnes dia adalah klinik. Dia bukannya jual kuih, jual makanan ke apa. So itu salah satu yang digunakan lah untuk tujuan PR dan marketing. So bila dapat bubur lambuk, saya betul, okey, klinik ni ada IG, ada tu. Dan dia memang famous lah untuk pakar sakit puan. Okay. So why not? Buat je stiker, sekejap je tempah pun, tak sampai sehari. Nanti memang tengok juga hari tu ada kawan promote tapi tak terbuat lah sebab ingatkan tak jadi. Lepas tu tengok sekarang ni laju. Memang tak sampai yang tu. Sebab tak mustahil sebenarnya kita panggil istilah ni adalah produk-produk vendor. Produk-produk vendor yang letak tu adalah lebih banyak laku lagi sebenarnya. Sebab kita kalau contoh dah ada kedai ni, kita ada tapak. So orang tumpang tapak kita pun kita boleh charge untuk sewa ke, ambil commission ke sebagainya. Itu boleh jadi satu side income sebenarnya. Ya. Ni saya ambil, kita ada case study lah. Ini sahabat saya yang buka, nama kedai dia Sambal Hijau dekat Kampung Bercala. Kalau siapa yang dapat datang KL, nanti saya bawa ke sana. So dia punya menu, dia ada lebih kurang 300 ke 400 menu untuk makan tengah hari sampai petang. Tapi apa yang menariknya, dia ada satu tempat khas untuk orang letak produk makanan dia, makanan ke snack ke kek ke apa semua. So dia punya ruang tu saja nak dekat 500 jenis ada. Macam-macam daripada puding, dadih sampailah kuih-kuih, kerepek apa semua. So apa yang saya dapat tahu, income yang banyak dapat tu adalah daripada vendor-vendor punya produk ni. Vendor-vendor ni yang banyak bagi sale sebenarnya. Sebab untuk orang makan, mungkin orang makan sekali, 2 kali je. Tapi orang akan beli untuk bawa balik tu yang banyak sebenarnya. So boleh try lah. Okay. Selalu juga dia orang hantar, cuma komisen dia saya tak ambil banyak lah sebab kampung kan. Saya ambil atas RM10 tu 2 sen. RM2. Okay, betul. Okay. Sebab kita tak ada cost pun. Kita hanya tempat saja kan. So tak perlu nak tinggi cost pun sebenarnya. Cost dia plastik. Kena naikkan. Kena upgrade packaging lah maknanya. Kan? So lepas ni ada macam ada freezer ke, ada chiller ke, tu contoh yang lain lah. Sebab saya tak pernah pergi kedai, so saya tak dapat imagine lah kedai tu macam mana. Tapi why not? Sebab kalau kita pergi tengok kedai mamak pun, macam-macam jenis produk ada dekat kaunter bayar dia. Okay? Baru Robiah nak cakap ke? Saya punya kuih okey sebab tahun ni saya buat box untuk hari raya. Tengok contoh. Jadi ada. Box tu boleh letak 2. Ada contoh dia? Box untuk hari raya boleh letak 2 botol, satu untuk bagi hadiah. Maknanya custom sekali lah. Kotak tu custom yang boleh letak 2 kuih tu kan? Ha. Kotak
Okey, Jadi Kak. bila orang tengok cikgu-cikgu yang datang tu maknanya dia Ha. tempah untuk bagi hadiah banyak lah. Betul. Memang betul. That's the right. Saya cuba order 50 pack dalam Shopee baru ni. Habis semua 50 pack tu. Apa 50 pack kotak ke apa? 50 kotak. Dapat berapa costing Satu kotak 2 botol. tak costing kotak tu berapa ringgit? Satu kotak 2 botol. Satu saya jual 35. 35. So kalau tak satu botol jadi Sebab maknanya biskut tu harga 15, 2 30. Jadi atas kotak tu saya charge RM5. Okey, boleh buat. Jadi 50 pack tu habislah. Maknanya lagi mahal daripada beli satu-satu Saya cuba. Selalunya dalam package combo ni dia lagi murah. Tapi Okey. tak, sebab saya bagi biskut yang baik lah, bukan biskut biasa-biasa. Mana barang premium. Roughly sekarang Mana kalau jual satu-satu tu. Roughly sekarang Apa dia? kalau jual kotak sekarang ni yang combo kotak hari raya ni berapa kotak dah terjual? 50 kotak. 50 kotak. Ni maknanya dalam seminggu ni lah kan? Seminggu puasa ni? 2 minggu? Saya pun tak sangka orang nak macam tu. Memang orang nak macam tu sekarang. Dia nak beli memang habis kotak tu. sebab dia orang bagi hadiah-hadiah untuk tu. Yalah betul. So yang tu boleh hantar deliver tak tu? Yang boleh delivery? Saya dah siap untuk saya balut dengan pasti tu. Kata boleh untuk coach punya. Saya balut tebal-tebal dengan punya pasti yang itu. Bubble wrap. Bubble wrap. InsyaAllah saya tak pecah. Cuba percubaan pertama. Tips dia kalau macam biskut ni, wrap bubble luar tu satu benda, tapi sebenarnya potong kalau bekas dia letakkan dalam tu biar dia kedap. Apa ni? Mana biskut dalam tu? Okey, buka dalam bekas balang biskut tu, letakkan juga bubble wrap, potong dia kalau dia bulat tu bulatlah. Sampai dia tak ada gap. Sebab kalau dia ada gap, dia belaga tu yang pecah tu sebenarnya. Tapi bila kita padatkan, kita letak bubble wrap dalam tu, dalam balang tu, lepas tu baru letak penutup. So bila dia kedap, dia kena apa pun dia tak mudah pecah. Faham? Nak letak selapis-selapis ke letak selepas susun tu macam mana? Tak ada masalah. Yang bawah-bawah tu pun okey je. Tapi bila dekat atas tu, jangan bagi ruang besar. So kalau ada gap pun sikit je. Kalau boleh jangan ada gap pun. Sebab yang ada gap tu lah dia akan bertindih. Contohlah bekas tu bergerak-gerak. Tu yang dia letak, dia akan pecah lah sebenarnya bila dia belaga. Okey? Faham. So bila dekat dalam tu dah padat, so kat luar tu wrap lagi bubble, dia akan lagi kuat lah sebenarnya. Tak mudah pecah lah kita punya parcel ni. Okay? Tambah pula letak dalam kotak, lagi yelah. Itulah. Maknanya dalam balut tebal-tebal sikit, lepas tu letak dalam kotak. Letak dalam kotak lagi bagus. Tapi saya kena penuh dalam botol tu macam coach kata. Okay. Another one, kalau tips untuk nak bagi biskut ni ke apa, selalu saya letakkan macam stiker Fragrant dengan letak stiker satu lagi lah sebenarnya. Untuk bagi tahu benda ni adalah makanan, tolong jangan campak. So far benda tu memang works kalau guna pos laju ataupun lain lah, kecuali GNT saja. Still degil, still campak lah. Tapi kalau letak benda tu pun bagus sebenarnya untuk bagi tahu kepada orang yang hantar tu supaya berhati-hatilah dengan kita punya parcel ni, jangan campak-campak suka hati. So boleh tambah stiker. Mana letak stiker yang tak mudah pecah tu. Betul. Alang-alang dah print, kalau kedai-kedai printing apa semua tu kita boleh buat je custom, letak logo kita. Terima kasih Abang Postman, jangan bagi pecah ke apa. Kita boleh buat ayat sendiri. Itu boleh? Boleh sangat.
Tu antara tips-tips yang digunakan lah sebenarnya. Sebab apa? Dia akan pecah. Ada juga yang akan pecah. Tak ada masalah. Tapi kita kurangkan lah. Maknanya daripada 10 yang kita hantar, yang pecah mungkin 1-2 je. Yang 8 lagi okey. Dia akan jadi macam tu situasi dia. Tapi yang box tu memang suka dah coach. Dah sangka orang nak. Dan boleh lah buat lagi. Tempah lagi kotak. Buat pre-order. 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 Ha. Tak sempat. Sekarang buka order siapa yang nak minat, okey, tapi dia kena bayar dululah. So bila kita buka pre-order, limited je. Okey, limited untuk contoh 50 orang atau limited kepada 100 orang. So bila limited ni dia akan orang akan lagi rasa nak order lagi sebab kalau dia lambat dia akan terlepas. So bila dia terlepas dia tak dapatlah promosi combo ni. Takut tak sempat raya ni coach nak buat. Tahulah sebab raya pun seminggu 2 minggu lagi kan. Ha. Kalau boleh dapat that's the best part lah sebenarnya. Sekarang ni tak nanas pun banyak lagi ni booking. Oh, dah kena start hire orang lah tu. Alhamdulillah bisa maju. Alhamdulillah lah. Tak ada catering buat kuih. Okey lah tu. At least ada backup business lah kita panggil. Ada agent kan? Cuma bagi dengan cash tu lah kena bajar sikit. Keluar masuk laju. Itu kena kontrol sikit lah. Kalau boleh jangan buat semua satu account. Sekarang ni account company dah ada kan? Ke pakai account personal lagi? Dulu pakai. Dulu pakai. Kalau boleh untuk expenses ke untuk rolling tu jangan pakai lah. Asingkan account. Tu syarat dia lah sebenarnya. Sebab kalau kita campur semua satu account tu yang terlalu tak cukup je tu. Sebab ada orang bayar online kan? Betul. Sebab bila ni apa yang saya belajar lah selepas 2 tahun account yang kita tak kisahlah enterprise ke Sinar Berhad ke, kalau account kita aktif lebih kurang 3,000 ke 5,000 per month, so kita secara automatik boleh daftar untuk boleh peluang untuk kita dapat macam soft loan, geran adalah lebih tinggi. Tapi dengan syarat kita kena hantar audit. Ni another part lah sebenarnya. Sebab bila kita hantar ada. Saya dah pegang itu. Dia kata dia suruh saya buat cash flow. Buku ada cash tu. Cash flow, yalah cash flow is one thing. Tapi sebenarnya istilah dia adalah accounting sebenarnya. So kena ada macam profit and loss, kena ada sales report. Ni ada 2-3 benda lah sebenarnya. Okay, saya rasa saya lupa nak share benda tu. Saya share kejap lagi lah. Alang-alang. So apa yang Okay, thank you. Apa yang membuatkan bank tengok selalunya dia akan tengok lah. Okay, company ni ada untung ke tak? Lepas tu dari segi pembelanjaan dan transaksi harian. Sebab tu kalau kita nak submit loan, bank akan minta dokumen 2 benda biasanya. Dia akan minta statement bank atau dengan kita punya record sales kita. Okay? So Puan Robiah ada tulis tak sale by daily? Pakai manual ke pakai website? Betul dia suruh buat yang hari-hari kat rumah yang bayar cash tu suruh tulis juga. Buat juga. Sekarang ni tulis manual lah. Manual. So kalau sale yang masuk harian tu peram duit buat rolling ke ataupun back in setiap hari? Buat yang rolling. Lepas tu yang back in tu tak usik lah. Oh, okay. Maknanya bukan masukkan semua dan baru withdraw balik. Tak. Sebab yang cash dah ada rolling yang tu lah. Rugi kalau macam tu. Sayang. Kalau contoh jualan 500. Kita modal kita 300. 200 je lah masuk account. Kan? Yelah. Tapi yang online tu kena keluar balik lah. Itu cara dia. Okey, contohlah. Sale jalan saya hari ni 500. Step pertama apa yang kita buat, back in semua 500 tu dalam account. Nanti buat keluarlah balik. Sebab bank nak tengok transaksi. Ingat tak? Bank nak tengok duit keluar, masuk. Keluar, masuk. Dia tak tengok pun baki akhir account tu berapa. Okay? Betul lah. Betul bos. Bos saya ingat.
So benda ni jaga, kalau marah dia minta biasanya 6 bulan lah. 6 bulan kalau company baru, jaga konsisten cash flow. Inilah cash flow kita panggil. So duit yang kalau contoh hari ni sale 300, esok sale 500, 600, penting sekali pergi back in dulu. Back in dulu, lepas tu nak bawa keluar balik 300 pun tak ada masalah. Janji transaksi duit masuk tu ada, duit keluar tu ada. Duit keluar tu memang selalu keluar lah, duit masuk tu yang jarang. Okay. Okay, thank you. Okay, that's one part baru. Sebab istilah dia ada banyak benda, dokumen yang kita kena sediakan. Lagi-lagi kalau kita company seni berhad, contoh macam kalau duit keluar, kena buat payment voucher, kena buka receipt, kena buat invoice. So ni benda-benda yang memang kena buat lah sebenarnya. Tak ada istilah yang tak buat. Cuma kalau kita ada website, benda ni automatik dah ada dah. Kita dah ada invoice terus, bila customer bayar tu, automatik customer akan dapat invoice, customer akan dapat receipt. So benda tu berlaku secara automatik kalau kita ada website sendirilah. Okay. Ada baca, nampak Patutnya customer beli tu kena satu receipt. Memang kenalah sebenarnya. Waktu dia back in tu terus bagi dia. Itu yang sebaik-baiknya. Okay? Okay, kena buat lah lepas ni. Memang wajib buat. Sebab dalam report yang saya minta ni dia akan keluar. Okay, ada dua benda yang paling penting lah. Sebab bila keluar macam ni baru saya perasan. Okay. Dan memang perlu. Okay. Ni saya tunjuk sikit. Peningkatan jualan. Lepas tu apa selepas peningkatan follower. So ada few things sebenarnya yang benda ni kena audit. Dan bila saya bercakap macam ni pun saya baru perasan kita terutamanya lah kalau kita berniaga ni kita jarang jaga tentang keuangan ni. Apa yang kita tahu adalah duit masuk saja. Duit keluar tu duit keluar je selalu. Duit masuk tu kita jarang jaga. So kalau boleh lepas ni betul. Cara manual ada satu buku pun cukup. Tulislah hari ni sale berapa berapa ringgit. Dan seboleh-bolehnya kalau tak boleh setiap hari, mungkin boleh 2 hari ataupun 3 hari sekali pergi back in kan duit hasil jualan. Okay. Saya harap anda dapat belajar sesuatu. Okay. Okay, terima kasih. Mara dia nak 6 bulan transaksi bank. So boleh apply loan dengan Mara lah. Tekun kalau tak silap saya 3 bulan je. Tekun 3 bulan. Yang lain macam bank dia nak at least 2 tahun. Dan juga kena audit account. That's another part lah. Dan sebab kita cakap tentang kalau nak beli kereta guna company. Kalau nak beli shop lot, nak beli rumah. Ini benda-benda yang saya tengah explain sekarang ni. Okay? Antara rahsia macam mana nak beli guna loan company. Bukan guna account kita lah. Itu belum termasuk lagi macam mana nak buat EPF dan sebagainya. Tapi sekarang ni, bisnes kita yang belikan kereta untuk kita. Okay? Okay. Terima kasih. Ya, janganlah stres. Wan, hujan lebat ada account company dah lama. Ada account company dah lama. Okey, boleh gunalah sebenarnya. Sayang kalau tak guna. Okey. So, sebab account ni dua benda je. Sebab bila kita terima cash, itu yang problem. Sebab bila kita ada cash ni, kita akan senang keluar duit. Selagi kita tak back in, selagi itulah benda tu tak konsisten. So unless kalau customer bayar direct online dalam account kita, so benda tu susah sikit untuk keluar. Tapi kalau susah keluar pun kalau ada kad debit, anytime je boleh withdraw. Tapi kalau boleh asingkanlah, kena ada at least 2 account berbeza. Account syarikat ataupun account private tak ada masalah. Cuma untuk activity by daily ni anda kena ada satu account khas. Duit-duit yang masuk ni kalau boleh asingkan terus. Untuk rolling satu account. Untuk bayar-bayar daily pun dekat account juga. So duit lain ni mungkin reserve
kita lah nak upgrade kedai ke, ataupun nak buat marketing ke, nak pergi kelas Dr. Azizan ke. So ada bajet-bajet yang berlainan lah. Alhamdulillah kita ada 6 orang kat sini. Dalam WhatsApp pun kita ada, dalam Facebook ada juga. So far clear tak suara saya? Sebab nampak internet not stable. Kita ada 6 orang, siapa lagi ada? Okay. Cak Bunga Ros. Cak Bunga Ros siapa ya? Okay. Alright. So seperti yang dijanjikan, minggu ni kita akan lebih kepada macam mana untuk platform nak build up agent lah sebenarnya. Nak build up agent dengan stokis. So apakah benda yang anda kena buat dan macam mana kita nak expand business kita. Kalau kita bisnes seorang, tak kisahlah online ke offline ke, buka kedai ke sebagainya, kita akan ambil masa yang lambat. Sebab kita seorang lah buat semuanya. Kita lah yang buat pack produk, kita yang ambil order, kita yang update status, kita tolong reply WhatsApp dan sebagainya. Tapi kalau kita ada orang yang marketingkan produk kita, contoh macam ada fokus untuk orang marketing sales saja. Dan benda ni sebenarnya kita tak perlu bayar gaji diorang pun. Kita hanya tawarkan commission saja. So itulah konsep macam mana kita boleh develop konsep agent dengan stokis. Mereka ni peranan dia adalah untuk menjual produk sahaja. Dan kita SHQ hanya fokus kepada penghasilan produk ataupun manufacture. Okay. So ada 3 elemen lah sebenarnya. Kita support agent ataupun stokis, dan stokis atau agent ni yang akan marketkan produk. Dia lah yang akan buat update status, dia lah yang akan jual produk, buka booth ke apa sebagainya. Tapi HQ akan support dari segi marketing, akan support daripada segi marketing kit lah kita panggil. Akan support dari segi penjenamaan, maybe keluar iklan, buat iklan selalu supaya lebih ramai customer akan nampak iklan dan akan contact ejen-ejen kita. Okay. So dari malam ni sebenarnya kita nak sharekan apakah step by step. Contoh kalau siapa yang belum ada ejen lagi, kenapa nak kena ada ejen ataupun stokis. Walaupun jual produk simple saja, maybe keropok leko ke, ataupun mungkin jual kuih ke, tapi still anda boleh gunakan konsep ejen ataupun stokis ni sebenarnya. Sebab ini adalah rahsia di mana saya sendiri dan juga saya punya wife sendiri, kita bisnes, kita bukan bisnes orang. Kita tolong lagi ramai orang. Sebab kena ingat musim COVID ni ramai yang ada masalah pendapatan. So ramai yang hilang punca, hilang kerja, sampai kan nak makan nasi pun tak ada duit. So apa yang kita buat, kita sharekan, okay, nak cari duit boleh, tolong jualkan produk. Tugas awak hanya perlu share saja setiap hari. So kita boleh bantu lagi ramai orang. So ini konsep yang kita cuba bawa, di mana kalau kita bisnes orang, kita ajak lagi ramai orang. So macam mana nak ajak ramai lagi orang tu? Lepas ni lah sharekan. Okay. Tapi saya nak minta anda semua janji benda ni kena buat. Bila anda dengar, kalau siapa yang ambil take note, saya pegang pen tau. Sambil mengajar pun letak pegang pen. Sebab saya pun take note juga. Okay? So take note benda ni, cuba kepada perniagaan masing-masing. Sebab tak semua orang sesuai. Saya bercakap ni mungkin saya jual produk makanan. Mungkin tak sesuai untuk yang jual produk buat kuat ke, yang jual produk-produk pets ke. Tapi konsep ni boleh saja. Tolong post je dalam WhatsApp status, IG dan FB. Ya betul, itu salah satu yang kita gunakan lah sebenarnya. Teknik, kita panggil teknik free marketing. Dia ada teknik free marketing, dia ada teknik paid marketing, dan dia ada teknik lain lagi. So macam mana nak plan benda ni? Sebab tu daripada first class lagi saya beritahu, kita kena ada planner dulu. Kita kena ada kalender kuda. Kalender kuda saya panggil. Yalah, kalender kuda. Sebab kalender kuda tu kita boleh buat plan. Hari ni nak post apa, esok nak post apa.
apa jenis post yang kita nak buat. Contoh sekarang ni minggu next week adalah minggu gaji. Okay, kenapa minggu gaji ni akan keluar awal? Sebab hari raya biasanya orang akan dapat duit lebih awal. Dan kebetulan kita dalam musim COVID. Awal bulan iaitu minggu depan adalah minggu orang ada duit. Orang dapat gaji, orang dapat duit air lestari, air sina dan juga air prihatin. So, orang ada duit minggu depan. Kenapa kita tak nak ambil 1% market dari situ pun cukup lah. Okay? So, bagi-bagi sesiapa yang menjual produk tu, jangan stop. Teruskan juga sehari update 10 post supaya orang nampak kita. Dan daripada situ, bila dia dah nampak kita dan kita bagi tahu, okay, sekarang ni saya tengah buat delivery. Produk laku apa semua. Ada sesiapa nak jadi income macam saya tak? Atau ada sesiapa yang kawasan ni saya perlukan agent, saya perlukan stokis. Sesiapa yang berminat boleh contact saya. Itu saja sebenarnya. Kita berkongsi setiap hari supaya orang akan nampak lah apa yang kita buat. Saya mutekan kejap Cik Zabah sebab dengar buat air tu. Okay. So itulah rahsia-rahsia, tak adalah rahsia sangat, itu adalah formula yang digunakan, tapi banyak lagi sebenarnya secret yang akan di-sharekan oleh kita punya coach jemputan kita selepas ni. Dia tengah buat skrip lagi, kita tunggu dia buat skrip. Ready dah? Apa? Sini. Baiklah. Okay. So, kita tengok ada 7 orang sekarang yang live sekali. So, saya akan sharekan. Bukan saya lah. Saya jemput. Okay. Free tak? Nah, okay. Dia tengah busy buat skrip lagi. Tengah reply WhatsApp. So, Teacher Dayah lah. Teacher Dayah akan sharekan macam mana. Contoh kalau kita ada agent lah. Mungkin kita ada 3-4 agent. Tapi sendu je. Sales dia banyak tu je. Tak jalan-jalan. Kalau dah 3 bulan banyak tu je. So apa formula yang digunakan, macam mana nak buat supaya agent ni yang fight, dia yang jual, dia yang on fire, duduk bawa, duduk jual, dia yang semangat. Okay, so macam mana nak bagi semangat balik kepada agent-agent kita ni, terutamanya bila diorang ni lost lah, tak tahu nak buat apa, mungkin ada masalah family, masalah dengan laki bini ke. So macam mana kita as HQ nak bantu supaya at least dia boleh konsisten buat sale. Sebab antara actually bukan seksi sangatlah benda ni. Dia adalah formula. Untuk dapat agent yang quality, it goes by number. So kalau kita hanya harapkan 3 agent saja dan tak dah stop untuk recruit, so benda tu akan stagger macam tu lah. So rahsia dia adalah kita kena maintain untuk start recruitment supaya setiap kali ada yang baru, so kita boleh tapis dan kita boleh fokuskan kepada mereka yang perform. So selalunya yang tak perform ni, sebab agent dan stokis ni akan datang dan pergi. Dia ada macam-macam PL, macam-macam perangai. Terutamanya bila kita ada agent ataupun stokis yang ada banyak duit. So dia ada banyak duit ni, dia ambil produk kita banyak-banyak dengan harapan okey dia senang untuk jual. Tapi realitinya tak berlaku macam tu. Sebab kalau banyak duit pun tapi tak reti menjual, that's another one problem. So kalau saya tak cadangkanlah anda ambil agent yang ada banyak duit ni sebab lagi susah lagi ada. Dia beli, dia tak tahu nak jual, dia peram. Lepas tu dia blame kata HQ tak pandai buat marketing. HQ ni scam. Ambil sampai dia beli banyak-banyak tak terjual, tak ada orang nak beli ke apa sebagainya. So that's a few problem yang kami dapat dan benda tu kita boleh tackle lah sebenarnya. So sebab tu kalau nak bermula biasanya kita akan mula dari agent dulu. Selepas satu peringkat, mungkin selepas 3 bulan atau 6 bulan, dan kita boleh untuk upgradekan agent yang sedia ada menjadi stokis kita. Okay? Alright. Ada apa-apa soalan tak? Kena bagi hadiah kalau dapat buat sale. Itu kita panggil istilah rewards lah. Memang betul adalah digalakkan untuk bagi reward, tapi selalunya reward ni dia tak perlu besar pun, dia tak perlu mahal. Mungkin reward ni sekadar dia panggil motivation cash, dapat bonus ke ataupun mungkin dapat barang. So
betul, memang betul bagi hadiah bila dapat buat sale. Tapi kena kira juga. Takkanlah dia buat satu sale pun nak bagi hadiah. So kena set kan, okay, minimum target dia adalah 30 unit. So bila dia achieve 31 unit jual, so bolehlah anda nak bagi reward tu, nak bagi hadiah apa. Okay. So sebab in the end, bab tu kita akan guna duit marketing kita sebenarnya. Dari duit marketing kita lah yang akan invest nak beli gelang emas ke, nak beli handbag ke, nak beli macam-macam ke, untuk reward balik kepada ejen kita. So hadiah, yes, one of the motivation. Manusia secara teorinya memang sukalah free gift, free item, dan dapat reward ni. Cuma kalau setiap bulan nak kena bagi reward, botak juga kepala ni. So kena setkan lah satu tempoh berapa lama yang untuk ejen atau stokis ni untuk achieve target tu. So biasanya kita akan setkan 3 bulan. Bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga. So let's say kalau dia maintain bulan pertama, bulan kedua dan bulan ketiga, then kita akan bagi reward. Bukannya setiap bulan nak bagi reward. So dia kata kunci dia adalah konsisten lah. Dia kena konsisten untuk buat sale daripada bulan pertama sampailah bulan kedua, sampailah kepada bulan ketiga. So bila masuk bulan keempat, kelima, keenam, mungkin dia dekat level yang lain dah. Mungkin start daripada agent dan dia akan pergi kepada super agent dan dia akan pergi ke peringkat seterusnya lah, sampailah kepada headmaster ke apa semua. So cuma kami bermula dengan 2 level je dulu. Sebab kalau buat banyak-banyak level ni memang pening kepala sebenarnya. Kalau ada satu produk, kita panggil single produk ni tak apa. Tapi kalau ada yang sampai 5-6 produk, tu memang pening kepala. Okey, setakat ni ada apa-apa soalan tak? Saya nak tengok. Boleh tak saya teruskan topik ni ataupun terlalu heavy? Boleh. Ada 7 orang ni. Ready dah? Apalah. Okay, so Teacher Daya dah free. Malah Dia tak nampak orang. semua mute. Dia tak nampak orang lah. Boleh tak nak tengok orang? Ada orang tak? Kan? Sebab I tak suka bercakap dengan orang bisu. Boleh buka voice. Because saya selalu kalau time kelas selalu nak tengok orangnya siapa, baru boleh bercakap, barulah rasa macam ada energy, baru rasa ada energy sikit nak bercakap dengan orangnya, tapi sikit. Ya, dah kenal dah. Okay, so kita mulakan sesi perkongsian dengan Teacher Daya. Okay, jangan ambil kerusi. Ada orang ke? So, hai korang. So, I tak tahulah sekarang ni dah pukul berapa? Pukul 11 dah. Actually, I pun tak tahu yang hari ni ada nak share apa. Cuma hari ni mungkin sebab ni baru first session kan. Dia pun invite I sahaja. So, hopefully that hopefully that kita boleh borak dulu because topik yang I nak share ke apa semua is actually most of the time I lebih prefer based on you punya situation lah. Kan, if you memang ada masalah dalam you punya business according to agent ke apa, just drop me soalan nanti probably lepas ni kita ada a different session. Apa? Okay. Dah sibuk. Ada a different session untuk I jawab you punya soalan, or in fact kita mungkin boleh buat satu kelas yang topik yang bersesuaian dengan korang lah. But untuk malam ni, since sekarang ni pun dah pukul 10.50, kalau I baru nak start topik yang baru and korang nak dengar, masalah ceritanya kan. Okay, so I open for like 5 soalan berkaitan dengan agent if you nak tanya, and I akan jawab.
And kalau you ada soalan ataupun apa benda yang you nak belajar, you just listkan few topics ataupun few issue, sebab daripada topik you, daripada issue you, daripada soalan you, biasanya I tahu apa masalah yang sedang berlaku dalam team you maupun agent you. Biasanya I prefer that way sebab senang, supaya bila I ajar topik yang betul-betul menjurus kepada yang problem yang you ada. Biasanya macam tu. Kalau during I punya kelas, saya akan minta 3 months punya 3 months punya sales record, and apa 5 situasi yang team you sedang hadapi, and macam mana you solvekan you punya 5 situasi tu. So from there I tahu dah tajuk dia macam mana. Cuba rehat sikit. Setakat Macam tu lah. Tak apalah, janganlah menyebut time session. Time session cakap-cakap je lah. Okay. So if you ada, just drop ni, I akan baca you punya soalan. And I try to jawab malam ni, kan. So other than that, insyaAllah from there kita buat ni lah. Satu benda yang I tengok kan, yang setakat yang I dengar lah kadang-kadang dengan coach punya kelas, sometimes I rasa produk-produk yang korang ada ni sebenarnya sangat bagus. Cuma I tak pasti kenapa, kan. I tak pasti kenapa, mungkinlah orang-orang yang belah Terengganu ni most of the time mungkin dia suka fokus and dia suka hanya menjual dekat dalam dia punya circle, in which the product you sangat bagus, tapi agent you sebenarnya bukan dekat dalam circle Terengganu. Please, agent you sangat banyak dekat luar sana, and produk you orang sanggup beli dengan harga yang 2 kali ganda, tapi bukan dekat dalam Terengganu. Seriously. And produk you akan laku gila dekat luar Terengganu, in which dekat KL, and in which dekat banyak tempat. So that's why kenapa malam ni I cakap, if you ada soalan kenapa yang sebenarnya you tak rasa nak adakan agent, ataupun kenapa yang you takut nak adakan agent, ataupun apa benda yang berkaitan dengan agent. Sebab big business paling senang nak grow 2 kali ganda, in fact 5 kali ganda sekalipun bila you ada agent. Kalau you usahakan semuanya sendiri, kita panggil macam ni ada ketika kalau hari yang kita penat, yang kita letih, kan, sales kita tak bergerak tau. Tapi kalau kita ada agent, tak kisah kita penat ke, kita penat letih sama lah, kita penat ke, kan, kita tak sempat ke, dia ada gandaan tenaga, gandaan masa. Kan, siapa tadi I selalu dengar selalu cakap tak sempat. If you ada agent, kerja you adalah you manage sahaja benda tu, and yang menggerakkan bisnes you adalah agent you sebenarnya. In the future nanti no more you yang semua benda yang you buat. And that's why kita bayangkan macam ni kalau setiap bulan sales you biasanya buat 1,000. Sebab itu sahaja capability and capacity tenaga kita lah. Tapi at least bila kita ada 10 orang agent, dia dah jadi 10,000. Itu formula yang paling simple lah. Kan, tapi kalau tak ada agent macam tu lah, maksudnya kita terlalu fix dekat situ. Kan, macam siapa, korang punya bisnes ni semua makanan ke semua apa? Boleh buka mic. Kosmetik lagi lah. Makanan. Apa dia orang-orang yang buat agent kosmetik. Memang selama 10 tahun memang berniaga kosmetik. Kalau puasa pernah gatal. Jadi suruh abang ni ada. Okay, cuba sharekan sikit. At least untuk start dapat agent pertama. Untuk dapat first agent pertama. Tak boleh lah topik tu macam mana ni. Apalah, just share je lah. Benda tu tak sesuai. It has to start from ni. Just share. Dia sama juga dia orang barang lampik ni. Apalah. No, tak sesuai. Apa ni, Susilawati panggil Kak Wati ke siapa? Kak Wati ke apa ke, Wati ke? Panggil Sheila. Okey, Susilawati panggil Sheila. Okey, produk kosmetik apa yang you jual sebenarnya? Produk under Mary Kay. Okey. Mary Kay, faham. Okey, so
So Mary apa yang isu yang sekarang ni yang you buat? Nak team production tu. Nak cari seller yang hebat. Nak cari seller tu susah sikit. Seller yang hebat tu lah susah maksudnya. Ha, Dan seller tu ada dari team lah. team. Okey. Biasanya team ni dia sebulan, 2 bulan, 3 bulan dia buat sale. Lepas tu dia tak buat dah. So at the moment you ada berapa orang dalam team you? Kalau ikut user dalam 24 orang. User. Kalau yang aktif dalam 12 orang. Itu memang number yang biasalah. Kalau user 24 yang aktif 12 tu memang macam tu. So yang aktif 12 tu adakah dia berniaga ataupun dia adalah pengguna yang memang keep on repeat setiap bulan? Biasanya dia orangnya akan repeat balik 6 bulan sekali. 6 Oh, 6 bulan sekali. Okay, so first of all, kalau bercakap pasal sales ni yang repeat sampai 6 bulan sekali, biasanya lah you kena tahu product range apa yang you akan keep on offer pada orang daripada bulan pertama hingga ke bulan ke-6. So maksudnya salah satu ni bukan ejen lagi ni bukan ejen, sebab bila you sebut macam ni, maksud yang I nampak adalah satu benda even sales pun. Okay, berapa anggaran sales sebulan? Sebulan 2,000 lebih. Yelah, sebab tu I tanya soalan tu tadi. Okay. So first thing first macam ni. Mary Kay tak silap dia ada range of dia punya produk kan. Dia ada range of dia produk. Maksudnya sebenarnya dia patut beli one whole set complete kan. Tapi most of the time orang takkan beli one whole set complete terus kan. Betul tak? Okay, so you nak kena susun daripada produk mana yang at least yang minimum yang dia nak kena pakai sampai dia macam ni. Contoh dia bermula daripada let's say lah first I bagi contoh product range. Cuba bagi contoh product range yang you ada. Contohlah dekat dalam satu makeup box kan. Contoh kalau dalam satu contoh makeup box, apa benda yang paling fast selling? Dia bermula dengan fast selling dulu. Lepas fast selling tu barulah you add on. Like every month selama 6 bulan you akan add on next product yang daripada dia bermula daripada yang fast. Contoh paling kena pakai adalah sunblock kan, sunblock. So sunblock Skincare. Ya, skincare lah maksudnya dalam range skincare. I bagi contoh penting orang pakai adalah sunblock kan. Let's say first thing first adalah sunblock. Bermula daripada sunblock. Lepas sunblock tu I tak tahu rutin tu tau. I tak tahu yang rutin skincare. I cuma bagi contoh kan. Tapi you lagi tahulah rutin skincare tu kan. Okay, let's say lah sunblock. Lepas sunblock tu the next yang paling penting adalah let's say moisturizer. Lepas moisturizer serum. Lepas tu dia akan on sehinggalah sampai satu level bila dia dah selalu membeli dengan you setiap bulan and skin dia is getting better, you akan offer dia yang paling mahal in Wish. Paling mahal tu adalah macam yang roll you punya muka ke apa semua tu kan. So within that 6 months, contohlah kalau you ada customer let's say dalam sebulan ada 10 orang. Somehow 10 orang tu akan keep on membeli selama 6 bulan. Itu adalah sales yang tetap. Tu berkaitan yang tetap lah kan. And biasanya lah dalam 10 tu you nak kena tahu and you nak kena aim mereka ni dalam 10 ni siapa 5 yang you nak pilih untuk jadi ejen. Itu yang paling simple. As simple as that. Memang bermula daripada customer. Kita jarang sekali kita start cari yang dekat luar yang nak berniaga. Instead of biasanya kita akan gunakan, kalau kosmetik lah especially, kita akan gunakan orang yang dah pakai tu untuk jadi kita punya ejen. Kalau orang yang dekat luar sana, yes memang betul, tapi feel dia tak sama. Dia tak feel. Bila dia tak feel, dia tak boleh nak berniaga. Especially kalau skincare. Skincare ni it's more to educate people. Bila you nak educate people, kalau you tak pakai, so dia akan end up itu yang 2-3 bulan saja sebab dia bosan. Dia bosan sebab dia nak menjual, dia tak pandai. Sebab bila nak menjual skincare ni, dia nak kena educate.
Bila nak educate, tak semua orang rajin untuk stay dalam masa 3-4 bulan untuk belajar and educate people. Tapi untuk orang yang memang pakai you punya skincare, dia tak perlu nak educate sangat because dia keep on sharing dia punya experience, dia punya feel, dia punya experience, dia punya jiwa, dia punya in love dengan produk. Itu sahaja yang menyebabkan dia feel good untuk keluar dan pergi menjual. Maksudnya dia bersungguh. Dia bersungguh. Kan? Tapi kalau orang yang datangnya daripada, maksudnya you ajak dia untuk menjual tanpa dia adalah pengguna, dia tak feel. So that's why dia rasa malas untuk jangka masa 3 hingga ke 6 bulan sebab dia tak boleh nak tunggu. Tak ada sale, tak ada sale, tak ada sale. Macam mana ada sale? Sebab dia tak menjual produk tu. Dia masuk hanya untuk berniaga and ada sale terus. Dia lain dengan orang yang jual produk makanan. Kalau dari segi ejen lah. So first thing first, kalau yang paling senang you nak cari ejen adalah melalui orang yang memang dah pun guna. Makna saat ni kita rekrut orang yang membeli, yang sentiasa yang membeli produk kita tu. Yang tu kita rekrut. Yes, yang sentiasa membeli. Teknik dia macam mana nak cakap ke, nak mengayat dia pula, itu yang lain pula lah. Tak boleh dalam session ni lah. So maksudnya it started from dalam yang membeli produk you tu, you boleh pilih, kita panggil name list. Maksudnya prospect you. Let's say lah kalau benda tu ada yang customer yang sentiasa membeli dengan you kena tengok history customer pula. Maksudnya dia keep on membeli dalam jangka masa dalam 2-3 bulan kebelakangan ni, dia keep on membeli and dia punya feedback towards you punya produk pun sangat bagus. Itu adalah orang yang you akan start to approach untuk jadikan agent dekat dalam team you. Tu as simple as that lah sebenarnya. Tapi macam mana nak approach dia pula bergantung kepada siapa diri dia pula. Daripada siapa diri dia tu barulah ada ayat yang sesuai untuk you pergi approach pula. So dia punya step tu ada 2-3 step. So maksudnya you shortlist, lepas you shortlist you kena tahu siapa dia dan apa yang you rasa, apa reason yang utama yang you rasa dia akan berniaga. Contohlah, biasanya bila dia guna produk you, skin dia elok, and also you pun tahu dia ni sejenis yang suka berniaga. Let's say macam-macam jenis dia berniaga. So you have a reason untuk bagi tahu dekat dia, untuk ajak dia add on lagi satu produk ke dalam dia punya range of business. Ada orang hari ini dia akan berniaga at least, dia akan menjual 3 produk at least. Macam tu. So alang-alang dia pakai, most of the time adalah alang-alang dia pakai, might as well dia educate people around dia untuk pakai sekali. Bukan menjual, most of the time I jarang sebut untuk dia ajak menjual, tapi untuk dia educate orang juga untuk dapat apa yang dia dapat. Macam tu. Sebab range of skincare product ni dia lain sikit, dia tak simply ajak orang berniaga. Betul. Dia tak boleh simply. Kalau yang makanan ataupun apa lagi, makanan lah. Kalau makanan, produk kurus, yang tu lain pula cara nak ajak. Betul, sebab kalau produk kecantikan ni, kalau skincare ni dia kena ada knowledge tentang produk. Sebab tu kita bermula dengan orang yang memang dah in love dengan produk tu. So untuk orang yang in love, dia tak perlu sangat knowledge lah. Maksudnya emosi dia, jiwa dia dan apa yang dia rasa tu pun dah cukup untuk dia closekan orang. Apa yang terjadi adalah kenapa yang ini yang I tengok sorry to say this, apa yang tengok most of the time seller-seller yang American ni dia try hard untuk the knowledge part, in which somehow orang tak suka sangat tentang you terlalu educate about the knowledge of the product. Faham you nak educate orang, this is the basic skincare, what not, apa semua. Tapi satu benda yang you boleh tukarkan benda tu as a routine. Like hari-hari kan, like hari-hari apa yang you buat adalah you will always share routine you. Macam mana? Maksud routine skincare sahaja, bukan educate. Bila educate orang cepat rasa bosan. Tapi kalau orang tengok apa yang kita buat hari-hari, sambil kita bercerita tentang, sambil kita sebenarnya buat video untuk share apa yang kita tengah buat, rutin harian kita. Tapi sambil kita bercerita, kita ada product placement. Maksudnya kita hujung-hujung tu kita sebut juga produk. Maksudnya contoh pagi-pagi nak pergi kerja kan. Pagi-pagi nak pergi kerja. So bila nak pergi kerja, mestilah nak kena pakai sunblock ke apa semua. You
tak bercakap tentang sunblock, tapi you bercakap tentang hari ini, macam contoh hari ini ya Allah dah lambat dah sebenarnya, tapi untuk orang perempuan kalau lambat macam mana sekalipun, kalau tak sempat macam mana sekalipun, yang paling simple sekali adalah sunblock je. Kalau tak sempat nak cari yang lain, maksudnya sunblock sahaja. So you sebenarnya nak membebel yang hari ni that you terbangun lambat and you tak sempat nak pakai any skincare ni apa semua, tapi you tengah pegang you punya sunscreen and you tengah pakai sunscreen. Tapi hanya di hujung yang video yang last tu disebut apa kelebihan yang nak kena pakai sunscreen. Kenapa of all kalau you tak sempat sunscreen je yang you pakai hari tu, sebab apa? So orang dia sambil-sambil dia tengok phone, dia tengok you membebel. Kan, you tengok you membebel. Kita macam biasa bangun pagi tu membebel. Anak kita tak bersiap ke hari ni, suami kita tak tolong ke apa semua, tapi sambil tu kita tengah pakai sunscreen. Hanya di hujung video je kita masukkan. Sebab tu I cakap product placement. Kita hari-hari kita duduk bercakap pasal rutin kita apa semua, tapi in the end of the day kita hanya sebut sikit je pasal produk kita. Orang kalau produk yang kita pakai waktu kita tengah bercakap, kita tak share pasal produk tu, dia rasa nak tahu. Kan? Jadi terbalik lah orang, kalau kita pergi kedai makan, kan, kita tak update pun, kita tak update pun kita makan ke apa semua, tapi disebabkan oleh dia tengok dalam video tu yang kita makan tu sedap, dia nak beli tak? Dia tanya kita tak nak beli kat mana. So, tu konsep yang sama kalau dalam skincare, maksudnya taklah terlalu hard sell lah orang panggil. Maksudnya produk skincare ni paling senang adalah like everyday is routine you apa. Maksudnya kalau you ada produk skincare you akan pakai pagi apa, tengah hari mesti ada partnya, malam mesti ada partnya kan. So apa rutin you bersama tu. So hari-hari is about rutin tu sahaja. You akan share rutin you sahaja. So you tak bercerita pun produk ni untuk apa, tak. Dia di samping rutin you. Maksudnya you nak pergi solat, apa yang paling mudah, you akan buat apa, so you akan sambil-sambil you borak cerita pasal apa, tak kisah pasal apa sekalipun, bukan pasal produk tu, tapi sambil you bercerita, selitkan sekali. You action tu ada, you tak cerita pasal produk pun, tapi you bercerita pasal benda lain, tapi sambil-sambil contoh you nak solat. And before nak solat tu, mungkinlah bulan-bulan puasa ni you akan bagi tahu you letih ke apa ke what not. Tak kisahlah, video tu adalah video yang short yang dekat WhatsApp story je. Most of the time WhatsApp story paling senang. So you tengah bercakap benda tu, tapi you cuci muka you dengan apa cleanser yang you ada. And di hujung tu sikit je baru you sebut. So orang yang tengok video tu adalah orang tengok macam dia tengok kawan dia tengah berborak dengan dia, tapi sambil dia cuci muka. Macam tu. Tu antara yang paling mudah lah, kan. Sebab kalau kita asyik nak bercakap pasal knowledge, orang tak nak dengar sangat pasal knowledge. So apa emosi dia, apa yang you rasa, apa yang benda tu yang memudahkan you. Most of the time memang kalau produk kosmetik ni is more about you dan customer you. You dengan customer you sahaja, bukan produk tu. Dia terbalik. Kalau kita bercerita pasal produk, orang tak nak dengar pasal produk. Tapi kalau dia bercerita pasal you and customer you ataupun what happened to customer you, dia akan jadi orang macam, oh okay, oh kawan dia macam ni juga, oh dia macam ni lah. Dia nak tahu yang you and dia nak tahu yang customer you. Dia tak nak tahu pun produk tu. Macam tu lebih kurang. Okay, so siapa lagi next? Sekejap lagi habis session dia je. Boleh dapat kan? Dapat sesuatu sikit lah. Okay, dapat. Thank you. Okay, so sekarang pukul berapa? Dah pukul 11 lah. Pukul 11. Okay, kita ambil lagi lah soalan. Ada siapa nak tanya ke? Ada lagi ke? Ada lagi ni ada je. Ada? Kak Rubiah jual apa? Tak sempat tu. Oh ni Wati, tadi dia panggil Wati je. Wati jual apa Wati? Tak dengar. Kedai makan. Oh kedai makan, okey. Kecil je lah. Kedai makan kampung. Online pun buat jual produk muka. Apa benda produk muka tu? Brand apa?
Brand yang aku. Yang kuda tu, unicorn tu. Yang kau dia brand ni dari Taiwan. Oh, okay, betul. Ingatkan yang ni. Kedai makan Kedai makan ada ni tak? Ada IG tak? IG ada? So IG tu update ataupun IG tu bersawang? Bersawang. Saya jarang guna IG. Saya biasa Kau- Facebook dengan status WhatsApp. Okay lah, tak apalah. Satu WhatsApp ni. Status WhatsApp biasa. Sebab kan Facebook guna apa? Guna wall post ke story? dua-dua. Dua-dua. Hmm. So apa yang you update dekat wall, itulah yang you update kat story. Tak juga, tapi biasa dekat wall lah lebih. Story tu jarang-jarang. Okay, sekarang ni I nak share dekat you kan, dekat wall post tu somehow you update satu je pun tak apa. Satu hari satu, waktu yang you tahu waktu bila orang paling lapar, especially bulan puasa ni. Waktu tu okay, itu satu. Yang kedua, bulan puasa. Lain tak clear. Bukan tak clear. Okay tak? Okay. Kalau bulan puasa ni, especially bulan puasa saja, ni I bagi tahu yang bulan puasa. Bulan puasa sahaja orang like setiap masa dia keep on tengok phone. Kalau bukan bulan puasa, so macam mana bila kita nak buatkan orang kenal makanan kita sedap, tapak dia, permulaan tapak untuk orang kenal kan, you nak kenalkan pada orang lebih ramai, start buat gila-gila bulan puasa ni. Sebab bulan puasa is the only bulan yang orang yang selama hari ni tak tengok phone pun tengok phone. Selama hari ni tak tengok story pun dia tengok story. Sebab apa? Sebab all the time orang akan mengisi masa dia bosan. And satu. Yang kedua, bila bulan puasa ni orang ada banyak masa on phone. Yang kedua. Yang ketiga, orang memang keep on tengok phone. Sebab bulan puasa ni dia nak tengok macam-macam dekat phone. Dia nak membeli pun dia tengok dekat phone. Dia nak tengok resipi pun dia tengok dekat phone. Dia nak tahu apa-apa benda yang berlaku pun dekat phone. And in fact sepanjang bulan puasa memang orang suka main social media. Sebab apa? Sebab dia nak masak apalah, dia masak dia update, dia sahur dia update, anak dia puasa dia update. So orang keep on using phone daripada bulan puasa sehinggalah ke bulan raya, in which kan nama lagi puasa dengan raya setahun sekali. Sama juga orang gunakan social media dengan dengan banyaknya waktu bulan puasa dan bulan raya. So waktu ni lah you buatkan orang nampak you, orang kenal you, orang ternampak you. Hanya sebabkan oleh dia tengok story, dia scroll dia nampak. Orang yang paling mudah adalah orang yang jual produk makanan. Seriously. Tak kira masa orang akan sentiasa terliur. So, apa yang you boleh buat adalah I tak suruh you makan, tapi dia paling senang bila jual makanan ni, you kena cari angle yang, maksudnya cari angle yang menyebabkan makanan you tu duduk di bawah light yang memang on point, tu satu. Yang keduanya, you memang kena susunlah makanan you tu dalam, tak kisahlah mangkuk tu cantik sikit ke, ataupun mangkuk cantik sikit ke, susunan dia cantik sikit ke, dia memang biasanya most of the time I akan buatkan makanan tu is actually biasa sahaja, tapi bila video yang kita buat adalah video close up towards makanan satu, pergi slowly macam tu, in the end of the day orang akan terliur. Itu paling senang nak buat orang terliur dengan makanan you sahaja dekat story you. Itu yang paling senang. Jual makanan memang paling senang. And jual makanan lah. Kalau puasa raya ni memang rugilah kalau tak buat betul-betul. And sales dia tak patut drop kalau bulan puasa, bulan raya. Sebab biasa kalau bulan tak puasa tu dia orang ada ngodang order lah, macam lepas maghrib pun dia orang datang lepak makan. Dah sekarang tak boleh lah kan. Dia orang dah kenyang kan. Jadi kalau balik terawih pun dia orang minum air je lah. Makan. Kedai jual makanan apa? Kedai jual makanan apa? Masakan panas. Masakan
Tak adalah nasi tak ada, tak buat nasi. Cuma Tak macam ada buat COD ke Kak? buat. Kalau macam ada orang ambil orang nak tu hantar juga, tapi taklah sampai ke bandar. COD tak sampai ke bandar. Dekat-dekat ni je. Dekat. Tak ada orang ambil tempahan untuk berbuka ke? Sebab tu dia sebab kalau you jual Bukan, akak buat package berbuka. Macam package. Tak buat yang tu. Package you ada, dia tak jual satu tau. Dia memang jual package. So orang yang tak nak masak dia akan beli by package. So biasanya sebab tu pelik orang bulan puasa orang tak makan dekat kedai. Memang tak makan dekat kedai sebab kita tak aim untuk orang datang ke kedai, tapi kita aim orang untuk beli package dengan kita untuk dia berbuka. Dia patut jual package, contohnya lah package lah 3 lauk, dia jadi 3 lauk tu jadi benda tu nampak jimat. Kenapa I bagi contoh macam ni? Sebab kalau nak ikutkan kita orang macam especially bulan puasa ni lah jual kurma. And kurma tu by right lah. Kalau nak dikira lah kurma ni orang tak rasa nak makan pun kalau kurma tu harga dia, kurma yang kita orang jual harga RM30 and dalam satu kotak yang hanya ada 27 biji sahaja. Tapi apa yang kita jual adalah kita bukan jual kurma tapi kita jual package. Package in which kurma tu kalaulah orang tu dia nak makan yang harga RM30 untuk dia tak beli. Tapi kalau untuk dia beli, untuk dia punya staff, untuk dia punya gift, and dia beli package sebenarnya. Dia beli package gift tu sebenarnya. And dia beli experience in which dia kalau nak makan untuk dia tak kisah pun kurma apa. Tapi kalau dia nak bagi dekat staff dia nak bagi dekat parents dia, dia nak bagi dekat kawan-kawan dia nak bagi dekat klien dia akan pilih yang box yang cantik tak? Kan? So dia akan pilih box yang cantik. So that's why kita tak jual kurma tu tapi kita jual experience yang orang nampak cantiknya box. Box ni nak boleh bagi dekat ni. And also dia akan fikir, dia rasa macam nak bagi dekat mak ayah dekat kampung, nak hantar, nak post out. So bila nak membeli pada dia akan membeli yang mahal juga sebenarnya. And dia akan beli benda yang eksklusif sebab nak bagi kat orang. Lagi-lagi klien kan. So itu yang kita jual. So sama lah in you punya Wati punya case pun sama. Kalau orang nak beli, kalau dia rasa macam nak beli satu lauk sahaja, tak juga. Tapi mesti ada package yang orang rasa macam hari tu dia memang tak nak masak. And masih lagi sempat if you nak decide sebab 10 hari yang terakhir orang tak beri nak masak dekat rumah. Dia ada banyak benda yang dia nak buat. So dia akan order. So sempat lagi untuk you siapkan package you yang mana yang sesuai. Dan package tu lah yang you akan bagi tahu hari-hari dekat you punya story. And dalam package you ada berapa, jimat dia berapa. And package tu kalau lah you biasa jual benda tu, contohlah benda tu jual RM10 dengan amount yang besar. Tapi kecilkan and campurkan apa lagi dalam satu package tu lah. Kan last time yang kita pergi makan tu, kita beli, last time kita orang pergi makan dekat kedai tu, kenapa tertarik nak ambil package tu sebab banyak sebab banyak lauk, banyak RM50 ada ikan, ada ni, ada satu set lah, satu set. Ni dekat Terengganu lah. And kita makan untuk 3 orang. So worth it lah 50 untuk like 3 orang. Betul lah kan? So benda-benda yang sebegitu. Sempat lagi kalau you nak buat package tu. Kalau untuk sebab tu siapa tadi? Kakak yang Mary Kay tadi tu kan? Sebab tu dia tanya tak ada buat COD ke? Tak ada package ni ke? Sebab orang cari benda yang macam tu. Bulan puasa. Orang sanggup beli yang macam tu. Sanggup lagi kot rasanya orang Terengganu pun kan. Tak ada beza je. Lagi nak PKP balik ni. Musim PKP lagi laku kalau buat masakan panas ni COD. Sebab Sheila pernah buat. Tahun lepas Sheila buat nasi ayam. Sheila packing. Sheila ambil order awal sehari tau. Sheila ambil order awal sehari. So Sheila tahu berapa Sheila kena buat. Berapa Sheila kena bungkus. Berapa orang nak order tu. Sheila siap-siap ambil awal sehari. Maknanya dia orang akan order awal sehari.
Dan dia orang order tu terus bayar ke ataupun COD? COD baru bayar. Patut buat bayar dulu Bayar sebenarnya. dulu. Bahaya COD. Tapi alhamdulillah setakat ni alhamdulillah Sheila buat. Sebab Sheila duduk majoriti PPR tahu ada 3 blok. So Sheila buat dalam tu je. Sheila tak keluar mana pun. Okey lah. Kalau macam tu sebab kalau kes yang COD jauh-jauh ni lah terutamanya. COD jauh-jauh tu memang bimbang takut. At least untuk secure kita paling terbaik adalah customer bayar dulu dan kita tinggal pergi hantar je. So bukan istilah COD lah. Istilah dia adalah delivery. Dia boleh. Tu macam Foodpanda tu kan. Sebab kita kena protect diri kita sebab kalau kita jenis maknanya bila hantar baru bayar, dibuatnya customer tak ambil produk ke, tak jumpa ke, sia-sia je benda tu. Modal lah. Okay. Alright. So sekarang ni nak dekat 11.20 dah. Ada belajar sesuatu tak? Dapat. Okay. So insyaAllah kita akan buat lagi topik ni sebab saya tahu topik favourite orang adalah topik macam mana untuk ejen dengan stokis. Sebab itu antara topik yang paling kita dapat jemputan lah sampai Johor, sampai Kedah apa semua pun. Asyik-asyik orang akan tanya, okay, daripada bisnes online macam mana nak start recruit ejen? Sebab bisnes yang e-commerce ni basically untuk transaksi ejen-ejen kita dan orang lain beli je. Tapi yang saya sifat adalah macam mana nak buat recruitment ejen dengan stokis ni. Okay? Bisnes tu lah. Alright. Puan Robiah, ada nak cakap ke? Nak tanya kalau persen untuk ejen. Macam mana? Persen untuk ejen. Kak Robiah beli pack ni. Box ni. Box ni memang laku. Box ni Tak, yang ni yang saya buat. Patutlah Kak Robiah cakap laku. Ini box yang kawan buat juga. Dia beli box tu dekat kedai bakery kan. Box ni beli dekat bakery kan. Shopee pun ada. Yalah Shopee. Shopee pun ada. Berapa satu box ni? Harga dia? RM70. Murah je. Sebenarnya inilah yang tadi Kak Robiah yang saya cakap tu orang beli experience. Dia nak beli sebab dia tengok bila dia tengok box tu, dia nak beli box tu sebenarnya. Kandungan dalam tu biskut sedap ke tak sedap dia dah jadi belakang kira dah sebab dia dah jadi benda tu satu benda yang eksklusif yang dia nak bagi dekat orang. So they willing to pay walaupun asalnya biskut kita biskut biasa-biasa saja tapi bila berada di dalam box tu people buy the experience of that. The idea of okay nak bagi gift tengok bekas cantik. So bekas tu dulu yang gerak. Kan box tu dulu yang bergerak yang buatkan orang nak beli. Hanya sebab tengok box tu sahaja. Mahal ke tak itu dah belakang kira dah. Sebab orang nak benda tu. Kalau sama macam kita kalau kita pergi dekat kedai pergi mall ke apa semua, daripada jauh kita akan nampak box tu and kita sendiri dah terclose sales dengan tengok box tu. Lepas tu bila dah close sales ni kalau orang perempuan benda dah daripada jauh dah close sales dia diskot ke benda yang dekat dalam tu dia tak apa nak tengok dah pun sebab dia fikir macam tak apalah bolehlah beli sebab nampak macam cantik je dalam box macam tu untuk bagi dekat orang lah. Lain tak ni. Okay. Boleh Kak Robiah? Boleh. In fact, percubaan yang pertama. In fact sebenarnya yang Kak Robiah punya ni sebab kita tahu yang nanti rentas negeri and all semua tu probably selepas raya dah pun dah beberapa minggu raya. So maksudnya sales you akan maksudnya akan still lagi naik sebab orang akan keep on membeli walaupun selepas raya sebab waktu tu sahaja dia start balik kampung. So this is another prediction lah. Maksudnya orang akan start pergi open house and all selepas raya and start balik kampung so dia akan tetap membeli juga benda ni. Masih lagi sempat lah. Masih lagi sempat lah. Kalau sebenarnya kalau nak ikutkan 10 hari yang terakhir ni lah kot rasanya Kak Robiah nak kena banyakkan ni yang box ni.
Kamu. Okey, tak apa. Ada lagi soalan ke? Sebelum kita tamatkan. Oh, ada 6 orang. Ya, Iwan, siapa? Kita silentkan dulu lah. Dan lain dia pun. Dia ambil. Boleh? Boleh dengar? Okey, boleh. Okay. So, teruskan menjual dengan packaging tool. It's a good idea. Dan nanti boleh update lah berapa sejualan InsyaAllah. Lepas ni mungkinlah packaging box juga, tapi box dia bukan yang pattern raya lah, tapi still dalam box. Oh, contohnya apa pula nak buat? Kotak putih. Kek. Kotak putih pun okey, kotak putih dan benda tu ada ribbon. Kotak putih. Lepas tu ada stiker brand sendiri. Dan okey dah. Ada lagi tak video? Oh, kotak putih. Ataupun Stiker memang dah ada dah. ataupun Stiker memang sudah buat kat depan. Tambahkan ni je. Buat satu kad. Selamat Hari Raya ke. So kat depan ni saya tulis Selamat Raya. Cantik. Dekat sini saya punya ni. Okay Ruby lah. cookies. Okay. Cuma stiker cookies tu besar sikit lah. Janganlah kecil sangat. Tak nampak. Sebab ni botol kecil sebagai kecil. Kalau botol yang besar tu sebagai besar. Ada dua saiz. Tak payah pakai bulat. Pakai yang tutup tu petak pun tak apa. Sebab kat situ kita letak info lagi banyak. Faham. Yang petak macam tu. Okey. Bukan stiker. Okay. Okey, terima kasih. Okay, so basically nanti saya sharekan jenis report tu yang nak kena buat. Saya akan sharekan dan minta kerjasama semua untuk bagi input Saya perlukan data-data buat report. InsyaAllah. Okey, Coach. Terima kasih. Okay, itu saja untuk malam ni. Ada nak ambil gambar ke? Okay. So, kita orang pun baru nak start makan ni. Kejap lagi nak makan dulu. Tempat makan dari tadi. Okey. Malam ni terima kasih yang hadir pada sesi hari ini. Kita jumpa untuk sesi seterusnya. So selamat berpuasa dan tolong jangan keluar shopping raya sangatlah sebab sekarang kes makin naik. Meningkat. Kat Terengganu makin banyak Naik semua. Terengganu hari ni 30 lebih. lebih Okey, terima kasih Coach. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bye. Assalamualaikum. Assalamualaikum.